Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kebaikan kepada hamba-Nya melalui nikmat-nikmat yang Allah taala kurniakan, dan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunaikan akan hajat-hajat hamba-Nya melalui doa-doa yang tertentu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa dan memohon kepadanya kecuali untuk melahirkan sifat kehambaan. Untuk melahirkan sifat kehambaan yang serba kekurangan. Hamba ini bersifat kekurangan. Bersifat kekurangan dan mempunyai banyak kelemahan, sehingga memerlukan bantuan ataupun pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh kita agar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kehambaan. Kerana kita seorang hamba, mesti kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dan permintaan tersebut mestilah lahir daripada sifat yang ia benar-benar berhajat kepada Allah dan mengharapkan agar Allah Ta'ala menerima ia sebagai kehambaan, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memang benar Allah memerintahkan kita agar berdoa kepadanya. Allah perintahkan kita berdoa kepadanya, namun hendaklah kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ini di negara Malaysia, malam ini di negara Malaysia dan petang di Yaman. Sekarang ni petang lepas asar di Yaman. Kalau kita kat dalam pukul 4 lebih lah, maknanya lepas asar. Tapi asar di sini bukan pukul 4 lebih. Asar di sini pukul 3.40 lebih itulah, hampir-hampir pukul 4. Tapi pukul 3 lebih sudah asar di sini. Jadi Ustaz doakan agar semua jemaah yang ada di negara kita Malaysia berada di dalam kebaikan. Dan untuk pengetahuan, sekarang ini di Dar Mustafa, Allamah Habib Umar sedang membaca kitab. Membaca kitab. Tapi oleh kerana Ustaz ada ujian sedikit, jadi Ustaz tak pergilah. Duduk di rumah saja bersama dengan antum semua, insya-Allah. Tapi kalau sihat, mungkin ada di Dar Mustafa bersama-sama dengan Allamah Habib Umar, insya-Allah. Dan kita sampai pada muka surat 96. Kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Berkata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, katanya Syekh Ibn Athaillah, la yakun talabuka tusabbiban ila atai minhu fayakhillu fahmuka anhu. Maknanya, katanya pengarang kitab kita ini, la yakun talibuka tasabbaban ila atai minhu fayakilla fahmuka anhu. Maksud dia, jangan kiranya ada tuntutmu itu, yakni permintaan kamu. Jangan kiranya ada permintaan kamu itu akan jadi sebab kepada memberi daripadanya. Yakni jangan kamu menyangka bahawa dengan sebab doa kamu menyebabkan Allah memberi apa yang kamu minta. Jangan ada sifat yang demikian itu. Itu bukan
Maknanya yang ada pada sifat seorang yang benar-benar hamba kepada Allah. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, kita berdoa, kita buat sembahyang hajat, kita berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan hajat kita. Lalu kita mengatakan bahawa Allah mengikut kehendak kita dengan sebab kita berdoa. Jangan kamu menyangka demikian. InsyaAllah kita doakan agar COVID ni di Malaysia, di Malaysia berkurangan insyaAllah dekat bulan Ramadan. Tapi dengan syarat KKM kena jujur lah. KKM kena jujur, doktor kena jujur, dan insyaAllah, dan kepada rakyat-rakyat Malaysia juga kena banyak berdoa agar turun kes di Malaysia. Kami di Yaman, orang-orang di Yaman di sini tidak memikirkan langsung tentang COVID, tidak memikirkan langsung tentang wabak-wabak ini. Sibuk dengan perjalanan, belajar, ulama sibuk dengan dakwah dan sembahyang pun rapat-rapat. Bahkan kita tengok orang tarim tak ada cakap langsung wabak ini, wabak Yaman. Maka macam mana berlaku dahulu, maka masa permulaan mula-mula yang dikatakan kecoh itu, maka Allamah Habib Umar mengumpulkan orang ramai, maka berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan pergi ke makam Nabi Allah Hud, berdoa. Kemudian kumpul ramai-ramai, angkat tangan, lepas tu baca zikir, tolak bala, dia baca. Sampai sekarang dibaca. Sampai sekarang dibaca setiap hari Selasa dibaca zikir beramai-ramai untuk tolak bala. Maka inilah yang berlaku di Yaman. Dan para ulama mereka, maknanya para ulama di Yaman ini, mereka tidak sibuk dengan perkara ini, tetapi mereka sibuk dengan perkara ibadah. Ibadah. Dan Allamah Habib Umar ketika berlaku kes permulaan, beliau antara orang yang tegas agar masjid tidak ditutup. Dan ternyata rakyat tidak mahu masjid ditutup, maka mereka ramai-ramai pergi ke masjid. Waktu Ustaz dapat cerita daripada orang yang berada di sini, dia kata ketika awal dahulu polis kawal tak nak bagi orang pergi ke masjid, tapi ramai-ramai polis pun tak terkawal. Sekali dengan polis-polis pergi masjid. Begitu gambarannya. Baik, kita tengok di sini. Balik kepada pengajian kita pada malam ini. Jangan kamu menyangka bahawa permintaan kamulah yang menyebabkan Allah memberi. Di sini adab kita sebagai hamba Allah. Jangan kamu menyangka permintaan kamu, doa kamu menyebabkan Allah memberi kepada kamu. Maka sedikitlah faham daripadanya barang yang berhadap engkau padanya. Bermakna kalaulah kamu menyangka, seseorang hamba itu menyangka bahawa apa yang dia mohon Allah kabulkan, dan pengkabulan Allah Ta'ala itu disebabkan doanya, maka ini menunjukkan seseorang itu lemah fahamnya tentang Allah. Maka sebagai hamba kita kena memahami siapakah kita yang menyebabkan Allah mengikut kehendak kita. Dan kita juga kena memahami kita sebagai hamba, mana mungkin Allah mengikut kehendak kita, kerana kita sebagai hamba. Tetapi kitalah yang kena mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita perlu berdoa dan Allah zahirkan sifat kelemahan kita, supaya kita mengetahui, supaya zahir pula pada kita sifat kebesaran Allah. Allah zahirkan kita lemah, Allah zahirkan kita ini dhaif. Maka kita kena memahami bahawa itu tanda, supaya zahir pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha besar, maha kaya, maha hebat, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya sudah diatur oleh Allah. Termasuklah berlaku hari ini, contohnya apa dia ini, contohnya berlakulah kes wabak, penyakit, sama ada penyakit itu dicipta oleh manusia, virus dicipta oleh manusia, kemudian ramai yang kena bervaksin dan sebagainya. Semuanya itu di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah mengetahui segala-galanya. Tetapi kita sebagai hamba, kita menyedari apa dia, sifat lemah kita. Dan apabila kita sedar bahawa kita ini lemah, kita nak lawan penyakit pun kita tak mampu, kita nak mendapat ni semua tidak mampu, mana pergantungan kita? Maka Allah mengajar kepada kita agar kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan selain daripada Allah. Maka ikut apa yang Allah tunjuk. Tengok pada Al-Quran apa, tengok pada hadis macam mana, tengok kata ulama-ulama kata macam mana. Kena ikut ulama. Kena ikut ulama, kerana ulama lebih memahami apakah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kerana ulama itu pewaris Nabi. Tapi ulama pula ketika mana dia ini nak mengetahui sesuatu benda, kalau dia tanya kepada doktor sebagai contoh, dia juga kena berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Adakah pandangan doktor ini bertepatan? Adakah perjalanan ini maknanya pengkajian yang ditunjukkan itu maknanya sesuai dengan kehendak syariat, mudarat ke tidak mudarat, begitu gambarannya. Maka apabila sahaja seseorang itu menyadari bahawa dirinya lemah, maka dia perlu berdoa. Dan setelah dia berdoa kepada Allah, maka dia serah kepada Allah. Maka doa seseorang itu ada kalanya dikabulkan, ada kalanya tidak dikabulkan. Ada kalanya dikabulkan tapi lambat, ada kalanya tidak dikabulkan langsung di dunia, tetapi dikabulkan di negeri akhirat. Maka disuruh kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, yakni mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu begitu hampir dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan permohonan apabila hamba aku itu berdoa kepada aku. Allah Ta'ala akan perkenankan doa tadi. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah kamu menyahut seruan aku, yakni hendaklah kamu mengikuti perintah Allah. Tak maaf kaki ustaz tak apa dah, jadi duduk pun kejap gini kejap sana. Kaki tak apa selesa lagi dekat ini. Jadi katanya hendaklah kamu ini falyastajibu, ikut perintah aku, sahutlah seruan aku. Maka katanya hendaklah kamu mengikut perintah Allah. Kita nak doa kita kabul, maka jalannya ikut kehendak Allah. Tetapi kalau kita nak doa kita kabul, tetapi kita tidak mengikut jalan Allah Ta'ala, mana mungkin jalannya kita akan dikabulkan permintaan kita. Apapun permintaan yang kita doa tadi, kabul ke tidak kabul, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan kabul itu bukan bermakna Allah memberi apa yang kita minta. Ada ulama sufi, ada pendapat mengatakan bahawa kabul bukan bermakna Allah memberi apa yang kita minta. Habis itu kabul macam mana? Akan tetapi kabul itu adalah Allah memberi yang terbaik, apa yang sesuai dengan kita. Itulah yang panggil kabul. Macam contoh kita kata kabul, kita minta doa. Kita minta doa supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaya. Contohnya, jadikan kita kaya. Dulu Ustaz duduk Mekah pernah minta, ya Allah Tuhan aku jadilah aku kaya. Tapi sampai sekarang tak kaya-kaya pun. Tapi bagi kita, kabul ni bukan apa yang Allah beri. Allah beri kepada kita apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Tetapi kabul ini adalah Allah memberi yang terbaik untuk kita. Jadi kalau orang tu berdoa pada Allah, lalu Allah memberi dia kaya, sebagai contoh, Allah beri dia kaya, tetapi kayanya itu menyebabkan dia lalai kepada Allah Ta'ala, maka itu dikira tidak kabul.
Maknanya sebab Allah menjanjikan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa. Bermakna Allah menyuruh hamba itu berdoa dan Allah akan perkenankan. Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Tetapi macam mana orang yang mengikut kehendak Allah? Dan bagaimana kalau orang itu tidak berdoa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur di dalam ibadah, sama ada dia tidak mau berdoa ataupun tidak mengikut kehendak Allah Ta'ala, ataupun tidak bergantung kepada Allah Ta'ala dalam doa dia, maka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina wal iyadzubillah min zalik. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita daripada dimasukkan di dalam api neraka ataupun dijauhkan kita daripada azab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam tadarruk, merendahkan diri kepada Allah. Wa khufyah, dengan suara yang perlahan, dengan suara yang benar-benar merayu, mengharap kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak suka, tidak kasih kepada orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Bahkan dalam satu riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ataupun otak bagi ibadah. Maka seseorang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, maka antaranya itu dia hendaklah tidak putus dirinya dengan doa. Baik, kita sambung lagi. Maka dikatakan, mana dia? Sedikitlah faham daripadanya bagai yang berhadap engkau padanya, pada Allah Ta'ala. Bermakna kamu kurang faham. Kalaulah kamu mengharap, merasakan bahawa bila mana kamu doa, Allah kabulkan doa kamu, lalu kamu merasakan bahawa Allah mengikut kehendak kamu, maka ini dikira orang yang lemah pemahamannya tentang Allah. Terhadap engkau daripada memberinya, dan engkau lihat bahawasanya dengan sebabmu, maka kamu lihat dengan sebab kamu. Apa-apa yang kamu dapat ni, kamu berdoa lalu Allah Ta'ala beri, kamu pun kata dengan sebab kamu. Itu jaga. Maka kita kena memahami. Baiklah, katakanlah kita ada satu ujian. Ada orang ujian pada anak, ada orang ujian kepada isteri, ada orang ujian pada suami, ada orang ujian kepada jiran tetangga, ada orang ujian kepada harta benda, dan banyak orang juga ujian pada penyakit. Maka bila kita ditimpa ujian, maka orang-orang akan yang mencari jalan kepada Allah, dia akan mendekatkan diri dengan Allah. Ditimpa ujian, didekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka di antara jalannya itu dia banyak berdoa. Bila dia susah, dia doa. Maka selama ini dia tak sembahyang hajat, tetapi bila dia ditimpa ujian, dia banyak solat hajat. Kemudian dia pula banyak baca Quran, dia berzikir. Setiap sembahyang dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Dia berdoa. Maka dengan izin Allah Ta'ala, penyakit yang dia hadapi itu sembuh. Apabila sahaja penyakit yang dia obati itu sembuh penyakit yang dia ubat tadi sembuh, lalu dia berfikir, kenapa penyakit itu jadi sembuh? Sebab selama ini aku berdoa pada Allah, pada Allah Ta'ala berdoa. Jadi sampai aku berdoa pada Allah lah. Maknanya, ataupun sebab aku berdoa kepada Allah, sebabkan aku berdoa kepada Allah lah yang menyebabkan Allah memberi aku sihat. Maka sebenarnya apa yang ia faham itu menetapkan bahawa dia adalah orang yang salah adab dengan Allah. Salah adab dengan Allah. Jadi kenapa? Kerana tanpa dia sedar,
dia telah merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak dia. Sebab apa Allah beri dia sembuh? Sebab dia doa. Jadi dia kata ada sebab. Sembuhnya itu menyebabkan dia ini, sembuhnya itu menyebabkan Allah sembuhkan dia disebabkan oleh doa yang dia lakukan. Kalau kita berdoa untuk istiqamah tu, lepas tu tak istiqamah juga, nak buat macam mana? Soalan. Soalan. Istiqamah ini yang pertama kena faham. Istiqamah ini, kita nak istiqamah, kita kena istiqamah dalam nak istiqamah. Apa maksud dia? Maksud dia, walaupun kita berdoa, maknanya kita tidak istiqamah dalam doa, tetapi kita tidak boleh tinggalkan doa. Kita tidak boleh tinggalkan doa. Hari ni doa, esok tak doa, lusa doa balik, lepas tu tak doa, lepas tu seminggu tinggal, lepas tu sambung balik. Begitulah. Kerana apa? Kerana amalan yang utama sebenarnya ataupun amalan yang Allah kasih adalah amalan istiqamah. Amalan istiqamah. Bila saja kita ini maknanya tidak istiqamah, maka jangan berputus asa. Bahkan terus cari jalan sampai kita mendapat istiqamah. Okey, baik, nanti sampai pada istiqamah mungkin kita akan bahas hari akan datang, insya-Allah. Lalu dikatakan bahawa seseorang tadi jangan diletakkan jadi sebab kepada memberi sebabmu. Jangan kamu sangka Allah beri itu sebab kamu. Sebab kamu banyak berdoa, sebab kamu usaha. Ya, benar kamu usaha, tetapi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya usaha tidak memberi bekas. Tetapi kita perlu buat usaha. Kerana kita bergantung kepada zahir. Maknanya bergantung kepada amal zahir dari segi zahir, tetapi dari segi hati bergantung dengan Allah Ta'ala. Baik, maka tiada syukur engkau, kamu tidak bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Dengan sebab usaha kamu, bukan dengan sebab pemberian Allah. Tidak, kamu kena bersyukur pada Allah. Allah kurniakan yang terbaik bagi kamu itu, apa yang kamu minta Allah Ta'ala bagi itu sebenarnya dari Allah, bukan dari kamu. Dengan sebab itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau engkau syukur, maka syukurmu itu dhaif. Kalau bersyukur pun lemah, tak sungguh mana bersyukur. Kenapa? Kerana masih lagi bergantung dengan amal. Bergantung dengan amal. Minta maaf, Ustaz tidak boleh duduk, kadang-kadang kena bergerak-gerak sebab kaki Ustaz ni tak berapa sihat lagi. Kaki. Jadi untuk mengetahuan, sekarang ni Ustaz tak pergi kelas lagi, duduk di rumah saja, dan kita masih bergantung dengan tongkat lagi berjalan setakat ini. Jadi mohon agar para jemaah doakan, moga-moga sembuh, insya-Allah boleh teruskan perjalanan belajar. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, kerana menilik sebabnya. Kenapa jadi lemah? Bersungguh kita nak bersyukur pada Allah kerana merasakan bahawa Allah mengkabulkan adalah disebabkan kita. Kerana masih lagi melihat kepada sebab di dalam hasil, yakni melihat di antara dia yang yakni Allah, di antara dirinya lah yang berusaha. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun merasakan bahawa dia dapat adalah dengan sebab dia, bukan dengan sebab Allah, ataupun dengan Allah tetapi lebih kuat dalam hatinya merasa sebab dia. Begini nak bagi tahu para jemaah, sesuatu doa yang kamu berdoa kepada Allah, lalu doa itu menepati ataupun Allah kabulkan, sesuatu itu diberi kepada kamu menepati dengan kehendak kamu, sebenarnya bukan dengan kehendak kamu, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan. Sebab itu apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, maka apabila kita berdoa kepada Allah, apabila menepati dengan kehendak Allah, maka doa itu kabul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, jadi semuanya itu Allah Ta'ala
yang menentukan segala-galanya, maka kita kena pegang. Sedikit pun tidak ada daripada kita, walaupun zahirnya kita berusaha siang malam berdoa kepada Allah. Baik kita tengok. Baik kita tengok. Kerana menilik sebabnya dalam hasil itu dan mewajibkan dia yang demikian itu bagimu itu putus daripadanya, tak kala pada tegahnya. Kalau begitu sifat kamu, apabila saja kamu berdoa kepada Allah, lalu Allah tunaikan hajat kamu, kamu pun menyangka bahawa Allah Ta'ala beri kepada saya sebab sabit saya semayang hajat, saya berdoa siang malam, lalu Allah Ta'ala beri kepada saya. Bagaimana kalau Allah tak beri apa yang kamu minta? Maka orang yang ada pahaman macam ini, orang yang memahami begini, maka akan membawa kepada bila mana tertegah Allah tak bagi kepada dia apa yang dia minta, maka dia akan putus harapan, dia akan tidak bersemangat, ataupun dia akan meninggalkan berdoa. Lalu dia berkata, saya sudah berdoa, Allah tidak kabul. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Sebenarnya Allah tetap kabul. Kabul itu bukan bermakna Allah memberi apa yang kita minta, tetapi kabul itu dengan arti kata Allah Ta'ala memberi yang terbaik untuk kita. Itulah dikatakan bahawa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar sentiasa berdoa kepadanya, berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Hikmahnya supaya hamba-hamba Allah Ta'ala itu dapat memperlihatkan, dapat mempamerkan ataupun menampakkan dirinya itu kefakiran, supaya dia sedar dia ini fakir. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ini berdoa supaya kita sedar Allah Ta'ala, supaya kita sedar kita fakir. Kemudian supaya kita sedar bahawa kita ini hina, rendah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingat, salah seorang guru Ustaz Syekh Yusuf Al-Hasani ada menyatakan, jangan kamu mencari Allah ketika mana kamu menginginkan sesuatu. Ketika kamu inginkan sesuatu, baru kamu cari Allah. Setelah kamu mendapat sesuatu, lalu Allah kamu tinggalkan. Kenapa berlaku begitu? Lemahnya kita, berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana masih lagi bergantung dengan amal kita dan masih lagi tidak membuang sifat diri kita. Apa dia sifat diri kita? Sifat kita fakir, hina, rendah, tidak ada yang lain. Maka bukanlah tujuan daripada perintah Allah Ta'ala itu untuk memperolehi dan menghasilkan apa yang kita mohon. Bukan Allah Ta'ala suruh minta supaya kamu dapat apa yang kamu minta. Meminta nanti supaya kamu akan dapat. Sebab kita di kadang-kadang permintaan kita ini mengandungi nafsu. Maka Allah Ta'ala suruh minta kepada kita bukan bermakna menghasilkan apa yang kita mohon kepadanya. Dan adalah doa itu sebenarnya adalah lambang kehambaan kepada Allah. Itu doa tadi. Dengan arti kata bahawa menunjukkan bahawa semata-mata kita adalah hamba dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan yang demikian, manusia berdoa itu merupakan kenyataan kehambaan dan dia mesti melaksanakan sifat kehambaan tadi. Dan dia berdoa kepada Allah juga menandakan sedarnya dia ataupun mengiktiraf dia itu akan sifat ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya dan lain-lain. Maka doa ini ada dipanggil dua tujuan doa. Tujuan doa yang pertama adalah semata-mata mengikut perintah Allah. Tujuan kita berdoa kepada Allah adalah mengikut perintah Allah. Jangan kita sudah merasakan kita tak perlu berdoa. Mana mungkin kita tak perlu berdoa. Jangan kita rasa saya sudah kaya, ada harta banyak, saya sudah ada kedudukan banyak, saya sudah apa yang saya nak semua saya sudah dapat, maka kita kurang berdoa. Tidak. Berdoa adalah sebagai perintah Allah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berdoa. Doa ni perintah Allah. Yang kedua,
sebagai tanda kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah ulama mengatakan bahawa doa juga merupakan hiasan bagi anggota. Bila kita berdoa, bermakna anggota kita akan bekerja. Kita contoh, kita berdoa nak jadi orang soleh, bermakna kita kena buat perkara soleh lah. Tangan banyak infak, makna mata tengok Quran, gitu. Jadi menghiasi anggota. Doa mendorong kepada perhiasan anggota kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa yang dilakukan oleh para wali, orang yang arifin ini, orang yang benar-benar mengenal Allah Taala ini, mereka itu berdoa kepada Allah Taala bukan kerana mereka ada maksud, mereka kerana ada tetapi mereka berdoa kepada Allah kerana mereka menyedari akan diri mereka, sedar akan diri mereka. Dan mereka iaitu para wali-wali Allah Ta'ala dalam mereka berdoa sebagai semata-mata ubudiyah, yakni ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan selepas mereka berdoa, mereka menyerahkan kepada Allah. Maka tidak timbul bagi mereka Allah tidak kabulkan hajatnya, Allah dengar ke tidak dengar permintaannya. Tidak timbul, kerana dia sudah mengetahui, dia sudah hamba dan dia tidak mahu campur tangan dalam urusan Allah. Tentang kabul tidak kabul ini bukan maknanya bukan urusan kita, tapi kabul tidak kabul adalah ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai manusia mencampur urusan Allah. Lepas tu dalam hari ini Ustaz ada tulis dalam Facebook, mengatakan bahawa hijab itu azab daripada Allah. Walaupun kita ini sudah banyak baca kitab, walaupun kita ini sudah banyak baca kitab, sedangkan kita kena sedar ibadat kita ini tidak ada lazat. Dan boleh jadi juga dengan sebab kita dengan Allah tiada adab. Maka dengan sebab itu kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kita adab akhlak dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ingat, adab dan akhlak ni bukan sama orang saja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam berdoa pun kadang-kadang kita dah salah adab dengan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok di sini. Maka dikatakan bahawa mewajibkan demikian itu bagi memutus daripadanya tak kala ditegah. Kadang-kadang bila Allah tak bagi, kamu jadi tidak semangat, ditegah maknanya. Padahal berpegang atas amalmu, ini tanda kamu bergantung dengan amal. Kalau ikut amalan kita tak layak langsung Allah nak beri apa pada kita. Kalau ikut amalan kita ni, Allah beri makan minum banyak pada kita, ibadah kita sikit saja, itu pun sempurna pun tidak sempurna, banyak tidak sempurna. Maka berpegang atas segala amalmu, ini menunjukkan orang berpegang dengan amal. Oh, sabit aku berdoa lah Allah Ta'ala kabulkan, aku berdoa siang malam Allah Ta'ala kabulkan. Pada hakikatnya bukan itu. Allah memberi disebabkan ketentuan daripadanya. Dan diam kepada segala halmu, dan diam segala halmu itu, maka adalah engkau mahjub daripada Tuhan kamu. Kamu duduk dengan keadaan hal kamu, duduk dalam keadaan kamu, kamu pegang dengan keadaan kamu, kamu rasa dengan sebab kamu beribadatlah Allah Ta'ala beri, dengan sebab kamu berdoalah Allah Ta'ala kabulkan, dengan sebab usaha saya yang bersungguh-sungguh ni Allah Ta'ala kabulkan. Maka kalau begitu, mahjub kamu, terhijab kamu dengan Tuhan kamu, terhijab kamu. Bukan kita semakin dekat, fahaman kita yang menunjukkan bahawa tak fahaman kita yang menunjukkan bahawa dengan sebab kita berdoa lah Allah Ta'ala kabul, kita bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh. Sebab tu tentang berdoa dengan Allah ni, Allah dah sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku minta dengan aku, jangan susah, aku dekat dengan Allah Ta'ala, aku dekat, kata Allah dengan hamba. Maknanya dekat macam mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kami, kata Allah, lebih dekat daripada orang tengkuk kamu. Maka dalam keadaan macam itu, seorang tadi hendaklah dia menyedari bahawa dia memohon, berdoa kepada Allah adalah satu jalan dia mendekatkan diri kepada Allah. Doa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dengan doa kalau salah gaya menyebabkan dia jauh dengan Allah. Doa tu sebenarnya jalan dekat diri dengan Allah. Sebab itu kata ulama, tiga sifat, tiga tanda orang itu Allah Ta'ala kasih. Yang pertama, Allah ringankan, Allah gemarkan dia ibadat.
Jadi macam para jemaah alhamdulillah suka kepada pengajian ilmu. Itu tanda Allah kasih, Allah gemarkan dia. Masalah kita banyak maksiat ke banyak dosa, tapi bila mana Allah campakkan kita ada majlis ilmu, kita pergi dengar majlis ilmu. Ada maknanya ada sembahyang jemaah, kita pergi sembahyang berjemaah. Jadi itu sudah bila kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang baik, itu satu tanda ada lagi kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, Allah campakkan dalam hati dia tidak suka kepada benda yang tidak baik, kemaksiatan. Walaupun dia memang ada buat maksiat, tetapi kemaksiatan tetap ada dalam hatinya kebencian. Kebencian kepada maksiat. Maka ini tanda ada kasih sayang. Allah masih lagi sayang kepada orang itu. Dan yang ketiga, Allah jadikan dia ini tidak putus dia dengan Allah melalui doa. Melalui doa. Jadi apabila kita nak kepada Allah, banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita nak supaya kita dekat dengan Allah, banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka dikata mahjub daripada Tuhanmu pada hal berpaling daripadanya, pada hal dalam hal berhadapmu atasnya. Kamu berhadap kepada Allah, tetapi sebenarnya Allah berpaling daripada kamu. Sebab apa? Sebab kedudukan orang yang menganggap bahawa dia ini, Allah ini mengikut kata dia dalam berdoa, ini tanda dia ini maknanya tidak memahami adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba Allah dalam peringkat permulaan, kita mungkin di dalam peringkat permulaan, maka berbezalah keadaan dengan para wali Allah Ta'ala dalam berdoa ataupun dalam ibadat-ibadat yang lain. Maka dikatakan bahawa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rajin berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita. Hajat kita. Tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan bahawa ada juga di kalangan manusia yang kadang-kadang dia tidak sabar. Bila dia berdoa, dia nak terus. Hatta sampai peringkat disebut dalam hadis, ada yang macam rasa marah dengan Allah. Masuk marah dengan Allah ni, dia termasuk dengan seperti dia ini macam berputus asa. Lalu dia berkata, kenapalah Allah Ta'ala tidak terima doa saya? Kenapalah saya sudah berdoa lama masih lagi tidak kabul-kabul? Mana Allah tidak kabul? Hanya kita saja Allah kabul, hanya kita je tidak sabar. Allah kabul. Hanya Allah ini kabul, kadang-kadang dia terus kabul, kadang-kadang dia lambat lagi kabul. Bila kabul itu serah pada Allah. Hari ni kita berdoa 10 tahun lagi kita dapat, boleh jadi. Hari ni kita berdoa tak dapat terus, tapi dapat dekat negeri akhirat. Itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Dan disebut di dalam hadis, wallazi nafsi biyadi wa inna 'abda la yad'u Allah Ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Fayuridu anhu summa yad'uhu fayaqulu Allah Ta'ala li malaikati aba 'abdi an yad'u ghairi faqad astajabtu. Masya-Allah. Diceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadi, demi jiwa aku di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, inna 'abda la yad'u Allah, sesungguhnya seorang hamba berdoa kepada Allah, wa huwa 'alaihi ghadban, tetapi dia rasa marah dengan Allah. Dia berdoa, dia rasa marah dengan Allah. Sebab apa? Boleh jadi dengan sebab dia doa tu Allah Ta'ala tak kabul lagi. Dia berdoa, fayuridu anhu, maka dia berpaling dah, maknanya dia rasa nak marah padanya. Kerana apa? Kerana fayuridu anhu, kerana Allah tak kabulkan lagi doa dia tadi. Summa yad'u, kemudian dia doa lagi. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala li malaikati, kepada malaikatnya. Allah Ta'ala berdoa, berkata kepada malaikatnya, aba abdi an yad'uwa ghairi, hamba aku walaupun begitu dia tidak mau minta dengan orang lain, dia tetap doa dengan aku, faqad astajabtu, maka sesungguhnya aku kabulkan. Maknanya apa? Maknanya satu orang ini di zaman Nabi SAW, dia berdoa, tapi doa dia bila lama tak kabul, lalu dia macam rasa nak marah. Sehingga disebut oleh Nabi, wa huwa 'alaihi ghadban. Ghadban ni marah, rasa nak marah. Kenapa Allah Ta'ala tak kabul lagi hajatku?
Tapi dalam waktu yang sama, dia tetap doa juga dengan Allah. Dia tetap berdoa dengan Allah, dia tetap doa dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, Fayaqulullah Ta'ala li malaikatihi. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, Aba abdi ayyad'uwa ghairi. Maka sesungguhnya hamba aku itu tidak mau berdoa dengan selain daripada aku. Faqad astajabtu, maka aku doakan, aku kabulkan. Aku kabulkan. Maka begitulah dikatakan bahawa maknanya tiada siapa yang dapat mengkabulkan doa kecuali Allah, dan Allah lah yang mengkabulkan hajat hamba-hamba dia. Tapi dengan syarat hamba dia tadi sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa itu sifat orang-orang awam macam kita. Maka diajar oleh Rasulullah, walaupun kadang-kadang terasa lamanya berdoa tak dapat. Kenapa saya doa Allah tak kabul? Itu kalau orang yang sudah dekat dengan Allah tu, itu dikira buruk adabnya. Tapi orang awam ini disebut dalam hadis wa huwa alaihi ghadban, dia marah pada Allah Taala sebab Allah Taala tak bagi fayaradu anhu, maka dia pun berpaling daripadanya. Dia kata, kenapalah Allah Ta'ala tak terima, lamalah saya berdoa pada Allah Ta'ala, tapi dalam waktu yang sama juga summa yad'uhu, dia doa juga dengan Allah. Wa yaqulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, Aba abdi an yad'u wa ghairi. Maka hamba aku ni pun walaupun begitu dia tak mau doa dengan orang lain, dia doa dengan aku juga, dia kata. Maka faqad astajibtu, maka aku mustajabkan. Kata Allah Ta'ala. Maka demikianlah kita ini, maknanya teruskan berdoa. Doa-doa dah ustaz, naik juga. Contohnya, masalahnya kita tetap berdoa. Naik tak naik itu urusan Allah. Tentang selepas kita berdoa, apa yang berlaku itu urusan Allah. Sebab itu kita ni tak habis-habis kita nak ambil cara dengan urusan Allah. Urusan kita berdoa, urusan Allah menentukan segala-galanya. Menentukan segala-galanya. Selepas kita berdoa, kita serah kepada Allah, serah kepada Allah Ta'ala. Katakanlah Allah Ta'ala tak turunkan kes, semakin naik kes tadi, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita terus berdoa. Kerana sifat manusia ni macam mana kalau kita katakan, bila berlaku musibah ujian, pakat berdiri malam tanpa semayang hajat, pakat berdoa pada Allah, tiba-tiba Allah angkat bala, pakat lari balik. Pakat lari balik. Jadi sebenarnya sesuatu yang membawa kita kebaikan itu kita kabul. Allah Ta'ala kabul. Bukan bermakna sesuatu yang kita hendak ke Allah, tak boleh itu dikatakan kabul. Tidak. Baik. Maka dikatakan bahawa terhijab dan berpaling kau dan tuntut atas wajah, sebab itu bahawasanya engkau lihat akan jatuh barang yang dikendaki akan itu lazim padanya. Sekejap. Betul sikit. Tengok kaki. Tak betul kaki sikit Kemudian dikatakan bahawa tuntut atas wajah, sebab itu bahawa engkau lihat akan jatuh barang yang engkau kendaki. Kamu tengok kepada sebab tadi, sebab maknanya tengok kepada sebab dengan arti kata jatuh barang yang engkau kendaki akan dia, itu lazim padanya, tiada terurat ia. Kerana sebab itu barang yang lazim daripada adam sebab, daripada tiada sebab, maka lazim adam musabbab, dan daripada wujud sebab, maka lazim wujud musabbab. Baik, maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi berdoa, maka Allah Ta'ala tunaikan hajatnya sebagai contoh. Jadi bila tunaikan hajat sebagai contoh, jangan dikatakan sebab musabab dia berdoa, tidak. Maknanya sebenarnya tidak ada pun, ada musabab pun, tak ada sebab pun yang berlaku tadi. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku itu ketentuan daripada Allah. Jadi tiga, satu sebab, satu musabab, satu musabbib.
Apa dia? Sebab maknanya kita pun berdoa. Kemudian doa tadi kabul. Maknanya. Jadi sebab kabul tadi dengan sebab kita berdoa. Tapi yang mengkabulkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala musabbib. Jadi dengan arti kata jangan kita bergantung dengan sebab, tetapi sesuatu itu sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yakun talabuka li izhari ubudiyah wa qiyaman bihaqqil rububiyah. Inilah yang sebenarnya. Dan hendaklah dituntut itu kerana menyatakan sifat kehambaan, kerana iaitu maksud hak Allah Ta'ala daripadamu. Jadi sebenarnya dituntut kamu berdoa adalah sebagai kehambaan dan mendirikan pada sifat ketuhanan, kerana menyerahkan kepada sifat ketuhanan. Orang yang berdoa ni seolah dia menyerahkan kepada sifat ketuhanan, kerana iaitu maksud daripada wujud ubudiyah. Doa ini adalah di antara tujuan kita menjadi hamba. Di antara ubudiyah kita kepada Allah adalah doa. Doa adalah jalan ubudiyah. Dengan menzahirkan iftiqar, menzahirkan bahawa kita ini berhajat kepada Allah. Iftiqar kepadanya berhajat, wa tadarruk dan tunduk atasnya. Dan alamat yang demikian itu, tanda yang demikian bahawa engkau mendoakan akan dia. Macam mana kita nak kata kita ini tunduk pada Allah, kita bergantung pada Allah dengan jalan kita berdoa kepada Allah. Dan engkau menyerahkan dalam qasad. Selepas kamu berdoa, kamu serah dalam tujuan kamu, dalam kehendak kamu serah pada Allah. Dan tawakal, kamu menerima apa yang Allah Ta'ala bagi. Tawakal, setelah berusaha. Dan tawajuh, dan tumpukan hati kamu. Tawajuh kepada Allah dan redha apa yang jatuh daripada pemberi. Sama ada Allah beri dan juga terah Allah tak bagi, redha belaka. Doa kita setelah lepas kita doa, kita tunjuk doa qasadnya apa? Qasadnya ubudiyah. Itu tujuan. Bukan qasadnya apa yang kita nak, satu. Lepas pada itu, lepas kita memahami tujuan kita doa itu ubudiyah, kemudian kita perlu buat apa? Kita perlu tawakal. Apa makna tawakal? Kita serah kepada Allah. Kemudian kita kena tawajuh. Tawajuh hati kita ni maknanya tunduk kepada Allah. Hanya menumpukan kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan juga yang keempat, kita kena redha, yakni menerima apa yang Allah kurniakan kepada kita. Sama ada kurniaan itu bertepatan dengan apa yang kita doa, ataupun kurniaan itu tidak bertepatan dengan kita doa. Tetapi ia tetap kurniaan daripada Allah. Kata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, barang siapa tiada ada dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiar, pada halnya reda pada ikhtiar hak Allah Ta'ala, maka iaitu mustadriju, iaitu orang iaitu setengah daripada orang yang dikata baginya, sampaikan olehmu akan hajatnya, maka bahawasanya aku benci mendengar suaranya. Maka barang siapa yang di dalam doanya dia tak berikhtiar, tetapi dia dapat, dia tak bersungguh-sungguh dalam Allah dengan Allah Ta'ala, tapi dia dapat, Allah bagi, Allah Ta'ala bagi, itu dipanggil orang yang diistidrajkan oleh Allah. Maknanya. Jadi kadang-kadang kita kena fikir, boleh jadi apa yang kita minta dapat, apa yang kita minta dapat, boleh jadi itu istidraj daripada Allah. Ataupun kita minta yang lain, ataupun kita minta yang lain tapi kita dapat lebih baik lagi, tetapi itu istidraj daripada Allah. Macam mana kita nak tahu itu istidraj daripada Allah? Apabila Allah memberi kepada kita lalu kita lupa pada Allah, dan dikatakan bahawa Allah menunaikan, boleh jadi orang yang Allah Ta'ala kabulkan hajat dia itu, boleh jadi orang itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Bila mana dia semakin jauh dari Allah, ataupun Allah beri tanpa dia meminta. Kenapa? Sebab Allah tak mau dengar suara dia, Allah bagi je, malah dengar dah suara dia. Tak payah minta-minta lah, malah dengar suara. Lalu Allah Ta'ala bagi, ya Masya Allah, ini bahaya. Ini yang ditakuti. Maknanya Allah tak bagi, Allah bagi kita tanpa kita meminta, sehingga kita sudah tidak jadi orang yang meminta, kerana kita telah mendapat.
Tetapi sebenarnya itu adalah istidrak daripada Allah. Wal iyazubillah. Jangan sampai Allah tidak mau mendengar suara kita. Sebab itulah setengah-setengah kata orang sufi, aku suka apa yang aku minta tidak ditunaikan. Kenapa begitu? Kerana aku bimbang nanti apa yang aku minta ditunaikan, aku sudah tidak lagi meminta. Jadi bimbang. Kalau minta Allah tunai, akhirnya tidak meminta. Tidak meminta. Begitu. Baik. Dan jikalau serta ikhtiar hak Allah Ta'ala tiada serta ikhtiarnya bagi dirinya, maka adalah ia gemar. Dan jikalau tiada diberi sekalipun, dan segala amal itu pada segala kesudahan. Dan jikalau ada serta ikhtiar hak Allah Ta'ala tiada serta ikhtiarnya, maknanya maknanya dia ikhtiar Allah, pilihan Allah, bukan daripada pilihan dirinya, tapi dia suka waktu. Itulah yang sebaiknya. Jadi kadang-kadang bila kita minta ikhtiar kita, pilihan kita minta, tapi tak dapat, tapi dapat yang lain, dan kita tahu yang lain itu pilihan Allah dan kita suka, maka itulah maknanya amal yang baik. Itulah yang sepatutnya. Kenapa? Kerana datang daripada Allah Ta'ala itulah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kita duduk sangka. Dulu ada satu orang tu dia minta doa. Dia kata, Ustaz tolong doakan saya supaya kedai saya jadi begini, jadi maju. Jadi kita pun berdoa lah. Kita buat sembahyang hajat, kita berdoa. Lepas berdoa, kedai dia kena pindah. Bukan maju, kena tutup. Tuan dia suruh pindah. Dia beritahu Ustaz, yang Ustaz suruh doa tu dari kedai tu, tuan kedai pun suruh saya keluar. Maknanya kabul ke tidak kabul? Kabul ke tidak kabul? Jadi tak apalah, nak macam mana, kita dah berdoa dah. Dia suruh doa orang macam kita. Carilah orang-orang soleh, jangan suruh cari orang macam kita. Kita bukan orang soleh. Maka lepas kita berdoa, minta maya hajat, berdoa, kedai dia tu memang maju tapi dikeluarkan. Tuang kedai jadi tak tahu hati dia macam mana, suruh dia keluar. Dia mengadu pada kita, lepas Ustaz berdoa, saya kena keluar. Jadi apa pengajaran dia? Pengajaran dia, jangan suruh Ustaz beragama berdoa. Takut kedai maju jadi tak maju. Jadi selang beberapa lama ditakdirkan oleh Allah, dia dapat kedai baru. Rupa-rupanya kedai baru itu lebih maju daripada kedai lama. Itu kata Allah Ta'ala nak yang terbaik lagi sebenarnya. Jadi kita kadang tidak nampak. Jadi kita kena terima sebab apa, itu pilihan Allah. Pilihan Allah lah yang terbaik sebenarnya. Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, jangan ada kiranya himmahmu itu, yakni semangat kamu di dalam doamu, semangat kamu dalam doamu akan beroleh untung dengan sampai hajat kamu. Jangan kamu sangka dengan doa kamu akan dapat untung, dan jangan kamu sangka dengan doa kamu akan dapat apa yang kamu nak. Maka ada yang demikian itu mahjub, terhijab kamu. Jangan kamu sangka gitu. Doa saja, orang soleh ni doa selalu, dia tak ada cakap dah, dia tak ada fikir dah, dia doa saja. Orang mari minta tolong, dia tolong doa. Orang ni mari tolong doa. Ada yang dia doa sembuh, ada yang dia doa tidak sembuh, ada yang dia doa kabul, menepati apa yang orang nak, ada yang tidak menepati, tapi dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang itu dia berdoa, dia kata kalau dia berdoa, dia nak supaya dia akan dapat demikian sabit di doa tadi, itu dia terhijab dengan Allah Taala. Dan hendaklah ada himmahmu itu. Jadi kalau itu macam mana? Sebenarnya himmah kita berdoa ni adalah tujuan munajat dengan Allah tu lah. Itu yang sebenarnya. Sedap kita dapat berdoa. Dan apa kita dapat munajat dengan Allah. Malam-malam doa dengan Allah. Itu dapat munajat. Maka orang soleh, doa itulah jalan munajat. Orang yang tidak soleh macam kita, doa itulah untuk mendapat sesuatu daripada apa yang kita minta daripada Allah. Ini salah
daripada adab kita dengan Allah. Dan apabila telah tahqiq engkau bahawasanya wujudnya itu yang telah terdahulu, maka wujudmu itu nyatalah bagimu sebahawasanya pemberian itu tiada ada baharu yang datang kerana untukmu. Setelah kamu faham, kena faham sesungguhnya kamu minta-minta itu sesuatu tadi minta sesuatu dahulu ada. Okey, baik, kita contohlah. Kita contoh sahaja. Katakanlah sakit. Sakit. Kita maaf ni, tak kejap duduk gini. Maknanya, katakanlah sakit. Bila sakit, kita pun berdoa dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku sakit, sembuhkan aku. Dalam berapa lama sembuh kita. Sembuh daripada sakit. Jadi sembuh daripada sakit tu, Allah menentukan sembuh tu bila? Adakah Allah menentukan sembuh tu lepas kita berdoa, ataupun Allah menentukan kita sembuh tu sebelum kita ada lagi? Maka kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, Allah menentukan kita sembuh itu sebelum daripada kita ada lagi. Sudah ditetap apa-apa perjalanan kita. Jadi sebenarnya tak ada pun daripada kita. Sebab itulah kita ini bila tidak memahami tentang ini, maka membawa kita ini salah sangkaan dan terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata orang, bermula faedah doa itu apa dia? Menzahirkan hajat kepada Tuhan. Faedah doa yang pertama, kita zahirkan berhajat kita kepada Allah. Dan jikalau tiada demikian itu, maka Tuhan itu lagi akan berbuat pada barang yang dikehendaki. Dan kalau kamu tidak begitu pun, tidak berdoa, Allah tetap melakukan apa yang ia kehendaki. Dan kata Abu Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, sejahat-jahat manusia itu orang yang tadarruk ia kepada Allah. Dia tunduk dia kepada Allah Ta'ala tak kala datang bala. Bila datang bala, tunduk dengan khalis doa, dengan doa yang suci, doa yang bersungguh-sungguh dan sangat tenang, khusyuk, dengan sangat khusyuk, maka menangis ia. Maka apabila telah hilang daripadanya bahaya tadi, maka lupa ia akan bala tadi. Lupa ia tadi kepada Allah. Maknanya maka lupa ia kepada Allah disebabkan bala telah diangkat. Maka katanya Abu Qasim Al-Kushairi mengatakan seburuk-buruk orang apabila Allah Ta'ala timpakan ujian musibah sungguh-sungguh dengan Allah, datang pada Allah, menangis yang malam sungguh-sungguh, tiba-tiba Allah Ta'ala angkat bala, lupa dia kepada Allah. Inilah seburuk-buruk manusia, kata Syekh Abu Qasim Al-Kushairi. Maka demikianlah untuk kita memahami tentang adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah memberi kefahaman kepada kita. Jadi pengajaranlah yang dapat kita petik daripada kalam hikmah ini, bahawa untuk menghasilkan doa yang berkualiti dan memiliki martabat yang tinggi, hendaklah dia dalam doa itu seseorang hamba dilakukan dengan seluruh anggotanya. Seluruh anggota. Mana kalau dia berdoa memohon, maka dia kena rajin beribadat, maknanya menjaga, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian itu merupakan ataupun menggambarkan sifat kehambaan dia kepada Allah Taala, dan hatinya berdoa kepada Allah sebagai mengikut perintah Allah Taala. Di samping dia bertawakal, di samping dia tawajuh hatinya dengan Allah Ta'ala, di samping dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dengannya, dan berterusan berdoa sama ada dalam keadaan mendapat nikmat ataupun ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Jadi Ustaz minta maaf lah tak dapat. Kadang-kadang kita duduk-duduk ni maknanya dalam keadaan gini. Jadi Ustaz ucap terima kasihlah kepada mana-mana orang yang mana-mana jemaah yang apa dia ni, mana-mana jemaah yang apa ni, yang bersama dengan Ustaz.
Dan untuk pengetahuan bahawa apa dia ni, kuliah ustaz ini maknanya sementara ustaz patutnya petang ni kita kadang-kadang sibuk juga, tapi insya-Allah jadi tolong doakan agar diberi kesembuhan. Tangan kaki masih lagi berbalut. Masih lagi berbalut lagi ni. InsyaAllah kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kesembuhan, insyaAllah Ustaz akan terus masuk kuliah. Dan kalau ada perjalanan, kalau ada ruang untuk kuliah hikam, Ustaz akan teruskan. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman. Nak memahami hikam ni mungkin agak sukar, maka bertanyalah kepada orang yang lebih alim, yang lebih soleh. Maknanya seandainya ada kesukaran ataupun tidak memahami dalam kenyataan hikam ini. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.